Apa yang saya akan ceritakan pada malam ini telah menjadi rahsia. Telah menjadi rahsia diri saya dan isteri saya selama 10 tahun. Pada tahun 2005, ketika itu saya masih lagi bersama dengan isteri saya yang dahulu. Okay? Dan saya duduk dengan isteri saya di isteri saya yang dulu isteri saya yang dulu. Okay? Saya duduk dengan isteri saya yang dulu tu di Sungai Petani. Kem Sungai Petani waktu tu. Jadi dia macam ni tau. Saya kahwin dengan isteri saya yang dulu tu tahun 2002. Okay? Kemudian tapi kami tak pernah duduk sekali. Waktu tu dia baru, saya kahwin dengan isteri saya yang pertama tu, saya nikah dengan dia waktu dia SEM 1. Semester 1 dekat UiTM. Ada kisah dia. Ada kisah panjang, indah kisah dia, petunjuk-petunjuk yang Allah tunjuk memang indah. Kan? Kemudian pada tahun 2005 kami ada kesempatan lah untuk duduk satu rumah. Kan? Dah lepas 3 tahun kahwin, kami ada kesempatan untuk duduk satu rumah. Jadi kami pun dapatlah duduk di rumah, menyewa di rumah di Sungai Petani. Okay. Waktu tu anak saya Muhammad Farhan berumur 2 tahun. Waktu tahun 2005 tu, ingat tak saya cerita, saya mengajar silat lah, apalah kan, macam-macam lah. Waktu tahun 2005 tu, saya ada masalah dengan isteri saya lah. Masalahnya bukan masalah isteri saya. Masalahnya saya. Kita kena jadi gentleman. Okay? Orang lelaki ni kena jadi gentleman. Okay? Bekas isteri saya tidak ada masalah apa pun. Terus terang seperti itu. Dia adalah perempuan yang baik. Bekas isteri saya tu seorang perempuan yang baik, seorang wanita yang baik. Solat tak tinggal, kan. Lepas tu dia pun pandai masak. Dia okey. Okay? Dia okey. Yang tak okeynya saya. Faham tak? Yang tak okeynya saya. Masih buas lagi. Masih lagi nakal-nakal. Yalah, waktu tu badan tengah fit, tengah sihat kan. Tiap-tiap malam mengajar silat. Lepas tu latihan tentera waktu siang malam mengajar silat. Badan tengah fit kan. Hormon tengah tinggi kan. Jadi, tapi yalah. Saya tak bangga pun sebab salah. Dengar betul-betul. Okay. Dan kepada orang-orang perempuan, saya nak pesan. Okay. Kalau kamu jumpa duda, lepas tu duda tu kutuk bekas isteri dia, kamu jangan mak cakap, kamu bangun, kamu balik. Faham? Dan saya nak pesan kepada orang lelaki, kan, yang pernah bercerai, jangan sekali-kali kita menghina bekas isteri kita. Okay? Kita yang ambil dia dulu, kita yang akad nikah dengan dia, kita yang terima amanah daripada bapa dia untuk jaga dia. Kan? Lepas tu bila benda jadi, kita yang gagal didik dia. Jadi kalau kita bercerai dengan bekas isteri kita, salahnya kita. Kita yang gagal mendidik isteri kita. Kita yang gagal membentuk dia. Kita imam kan? Dia makmum kita. Okay. Jadi kisahnya kita batah balik pada tadi. Tahun 2005 saya ada masalah dengan isteri saya. Masalahnya lah diri saya lah. Of course lah. Kan? So, dan kami mempunyai tekanan di antara sesama kami. Jadi waktu tu otak saya dah bengong. Daripada Sungai Petani, saya pergi ke Mindef, ke Markas Tentera Darat. Saya cakap, Tuan, saya dah tak tahan lah duduk dekat sini. Asyik bergaduh dengan isteri saya. Tolong postingkan saya. Saya kata. Dia kata, mana boleh, belum lagi. Alamak, okey, Tuan tak nak postingkan saya nak tanya Tuan.
Apa kursus yang ada tuan? Saya nak pergi kursus tu. Dia kata, kau nak kursus apa? Kursus-kursus yang paling teruk sekali apa tuan? Dia kata, pegawai dekat markas darat kat KL tu cakap lah, Fitri, kursus yang ada teruk ni, kau nak pergi kursus dekat komando ke? Kursus apa? Tuan, apa kursus yang paling dekat? Dia kata, ada ni kursus sniper. Tuan, saya nak pergi kursus sniper. Dia kata, kenapa kau nak pergi kursus sniper? Saya volunteer, saya nak pergi. Lepas tu pegawai tu kata, tapi Fitri, sebenarnya calon-calon sudah pun ada nama. Kan? Aku letakkan kau dalam calon simpanan lah. Kalau ada orang tarik diri, engkau pergi. Saya pun, okey. Buat otak saya fikir dah, lantak lah apa nak jadi. Asyik hari-hari bergaduh dengan bini. Kan? Bergaduh dengan bini satu, bergaduh dengan girlfriend lagi. Apa? Serabut. Hidup ni jadi serabut. Tak tenang. Tak tenang. Okay? Lepas tu, kebetulan ada orang tarik diri khusus tu. Pegawai tu telefon saya. Fitri, ni ada orang tarik diri. Kau nak masuk tak? Gantikan orang tu. Okey tuan, saya masuk tuan. Saya terus volunteer. Saya masuk. Sebab saya tahu, pergi kursus sniper kot. Kursus nak membunuh diri. Kursus yang peluru lalu tepi kepala macam tu je. Memang. Saya duk fikir, otak saya fikir macam tu je. Nak biar matilah, lantak lah. Hari-hari duk bergaduh dengan bini, bergaduh dengan tu, dengan anak entah ke mana apa semua. Kita je pening. Otak je serabut. Hati tak tenang. Kan? Saya pun pergi kursus. Pergi kursus sniper. Waktu kursus tu, masih bergaduh lagi. Dulu SMS. Duk bergaduh dengan isteri dalam SMS. Cocak. Stres hari-hari ni. Saya sampai tahap waktu tu, kalau peluru tu masuk kena sini, kenalah, lantak lah. Sampai tahap tu. Korang pernah rasa macam tu kan? Korang semua pernah rasa macam tu kan? Iaitu ada masanya kita ni diduga oleh Allah ataupun kita yang cari masalah dugaan tu sampai kita rasa aku tak nak hidup lah, mampus lah. Saya pernah rasa macam tu. Tapi alhamdulillah lah, saya channelkan saya punya rasa kecewa, rasa patah, rasa agresif, rasa nak tumbuk, rasa nak terajang ni kepada benda lain. Faham tak? Ni pengajaran yang pertama. Iaitu kalau kamu bergaduh dengan bini ke apa ke macam ni ke, jangan pergi tumbuk dia, jangan pergi terajang dia. Kan? Jangan pergi jekah-jekah, buang masa je. Kan? Kalau kamu minat pergi hiking, kamu tengok bukit pentingnya panjat je. Lepaskan kamu punya aggressiveness tu ke situ. Channelkan tu ke situ. Nak jadi cerita saya pergi kursus sniper 2005 tu. Dalam keadaan tertekan dan keadaan bini duk nak minta cerai, saya pun duk macam tu, macam serabut. Kan? Dalam keadaan macam tu, makin tekanan saya ada, kan? Saya dapat best student kursus tu. Best student. Okay? Waktu tu umur saya, kira 15 tahun tolak daripada sekarang, 27 tahun. Waktu tu umur saya 27 tahun. 26, 27. Okay. Habis daripada kursus tu, saya balik. Saya buat macam-macam. Pergi counselling, cakap elok-elok. Macam-macam saya dah buat. Kan? Nak kata ilmu pengasih pun saya dah buat. Macam-macam saya dah buat. Tak jadi juga. Tetap isteri saya dengan pendirian dia. Dia nak berpisah dengan saya. Apa semua macam ni. Dia bagus Ingat ayat saya tadi. Isteri saya ni adalah orang yang bagus. Bekas isteri saya ni adalah orang yang bagus. Orang yang bagus. Okay? Kita pun dah buat salah. Kita menyesal lah kan. Tapi kita cuba nak buat. Nak pulihkan tu kadang-kadang susah. Okay. Saya dah tak tahan punya pasal. Duduk jugalah kat situ. Lepas balik tu. Dapat pula tawaran. Sambung. Pergi kursus jurulatih sniper. Hujung tahun 2005 tu pula. Masuk sampai 2006. Saya masih ingat ke. Saya tunggu apa lagi? Saya terus volunteer lah pergi kursus tu. Kan? Tambah lagi 5-6 bulan. Stres. Saya masih ingat. Waktu saya sedang berkursus. Waktu peluru tengah lalu atas kepala. Waktu nyawa saya betul-betul di hujung tanduk. Kan? Jurulatih saya datang pada saya. Dia kata,
Dia panggil saya lah, nama kod saya tapi saya tak mau sebut nama kod saya. Dia panggil, Fitri kamu okey kah? Tak boleh, stop. Saya meleleh mata ni. Meleleh mata. Saya tak tahu nak buat macam mana, stop. Saya tak tahu nak buat macam mana. Dialah yang peluk saya. Staf Sarjan Taha, saya ingat lagi. Dia peluk saya, dia kata, kau pergi balik lah. Balik ke bilik kau bertenang dulu. Kan? Saya pun balik ke bilik. Saya balik ke bilik, saya telefon isteri saya. Bekas isteri, saya telefon. Tanya dia, awak ni bersungguh-sungguh kah tak boleh maafkan dosa abang? Betul bersungguh-sungguh kah awak tak boleh ni betul kah awak nak mohon bercerai? Lepas tu dia kata, iya bang, lepaskanlah saya dengan cara baik. Hati kita ni sebagai seorang lelaki hancur. Teringat kenangan-kenangan lama, menyesal di atas apa benda yang kita lakukan. Betul tak? Lepas tu saya kata, okeylah, tunggulah saya habis balik daripada kursus jurulatih sniper. Kan? Habis kursus 2006. Habis kursus 2006, habis kursus jurulatih sniper, dipanggil pula pergi ke Johor. Untuk buat, untuk set upkan kursus recon. Kan, saya jadi tester kepada kursus recon yang akan diwujud. So, semua RPL, semua tu saya salah seorang orang yang buatnya. So, selepas habis kerja tu balik, cuba pujuk lagi, tak boleh lagi. Lalas tahun 2007. Tahun 2007, Januari 2007. Ingat daripada 2005 kisah ni. Dah 2 tahun dah. Januari 2007, saya bawa kereta laju-laju, saya turun ke Mindef, turun ke Kem Kementah, Markas Tentera Darat, saya pergi jumpa pegawai atasan dekat sana. Saya nak minta posting keluar. Saya kata, tuan, tolonglah saya tuan, saya dah tak boleh hidup dah macam ni. Saya tak boleh hidup dah. Saya hampir-hampir nak bunuh diri, saya pergi kursus sniper, saya mengharapkan diri saya mati dalam kursus tu. Tapi Allah panjangkan umur saya, tak mati-mati juga. Kan? 2007 Januari 2007 saya cakap pada pegawai tu, tuan tolonglah postingkan saya. Dia kata, okeylah Fitri, kalau hang nak posting boleh. Kan? Kalau hang nak posting mana? Tuan, postingkan saya yang paling jauh sekali dekat Malaysia ni, dekat mana tuan? Saya nak duduk jauh-jauh. Saya tak mau duduk dah. Saya tinggalkan, saya nak bawa hidup baru, saya nak bawa anak isteri saya pergi hidup baru ke sana. Saya tak boleh hidup dah dekat sini. Sebab ke mana-mana saya pergi, saya nampak kenangan buruk. Di mana-mana saya pergi dekat negeri Kedah ni, isteri saya pun terbayang kenangan-kenangan buruk. Kan? Jadi, tolong pindahkan kami. Lepas tu pegawai tu kata, okey. Yang paling jauh sekarang, tempat kosong ada 2. Satu Tawau, satu Sandakan. Kau nak pergi mana? Lepas tu saya kata lah, tuan, paling jauh Sandakan atau Tawau? Pegawai tu kata, kalau paling jauh Sandakan. Okey tuan, saya minta posting Sandakan. Tolong pindahkan saya ke Sandakan. Lepas tu, pegawai tu kata, okey, kau standby, lagi sebulan kau posting. Okay? Bulan 3, saya pun berpindah ke Sandakan. Pindah seorang-seorang diri. Kan? Sebab wife saya belum dapat lagi peluang untuk dia berpindah. Dia masih bekerja. Kan? Nak jadi cerita, korang ingat tak kisah yang saya cerita tentang jin setan dalam rumah? Ingat tak? Ingat kan? Yang saya kata barang terangkat, lepas tu malam tu saya seru jin setan tu, saya maki supaya seranah dia, betul? Okay. Waktu tu. Okay, waktu tu. Okay. Jadi, saya dah pindah kat sana, saya tunggulah. Saya pujuk isteri saya, marilah kita buat kehidupan baru kat sini di Sabah. Abang pun dah naik pangkat, abang dah naik jawatan kat sini. Kan? Kita ubahlah cara hidup di sini ya. Tapi Allah takdirkan bahawa kami tidak dapat bersama. Kan? Minum loh. Minum loh. Minum dulu. Okey.
bila saya dah berpindah ke Sandakan Sabah, saya dah jadi ketua company dekat sana. Kemudian barang-barang saya dah sampai. Kemudian yang kisah jin dengan setan tu kan, jin setan dalam rumah tu, yang saya kisah tu. Itulah dia kisah dia. Waktu barang sampai tu. Beberapa bulan lepas tu, saya dah duduk dekat Sandakan. Terus masuk latihan lah, masuk latihan pasak bumi lah, masuk latihan macam-macam latihan lah, tentera kan. Lepas tu, isteri saya yang masih berada di Kedah, saya bincang selalu dengan dia telefon. Saya tanya dia macam mana. Lepas tu dia kata, tak apalah abang mulakanlah kehidupan baru, berilah saya kehidupan baru juga. Apa yang saya buat, ialah, saya kata, okey kalau macam tu, boleh tak awak datang ke Sabah, kita selesaikan masalah ni dengan baik. Kan? Dia kata okey, dia setuju. Dia pun daripada Kedah turun ke Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur, dia terbang ke Sandakan bersama dengan anak saya, Muhammad Farhan. Anak saya, Muhammad Farhan, waktu tu baru berumur 3 tahun lebih. 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Lepas tu, Astaghfirullahalazim, tidak. Salah. Tidak. Dia tak ni. Dengan Farhan tu lain. Tidak. Dia terbang. Okey. Lepas tu, sampai dekat Sandakan, saya tanya dia sekali lagi, depan-depan. Saya tanya dia, betulkah sayang ni nak berpisah dengan abang? Betulkah? Lepas tu kata, ya bang, minta izin, lepaskanlah. Kan? Betul-betul minta. Lepas tu saya tanya dia, awak dah ada orang lelaki lain ke? Dia kata, tak ada bang. Demi Allah, sumpah. Daripada hari pertama kita nikah sampai sekarang, saya tetap setia dengan abang sebagai suami saya. Yalah, saya percaya dia, saya tahu. Saya tahu dia macam mana. Lepas tu, saya kata, jomlah kita semayang jamaah sama-sama dah. Jemaah sama-sama. Saya pun semayang jemaah dengan isteri saya tu. Saya di depan, dia di belakang. Saya semayang jemaah lah. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Lepas tu dah habis semayang jemaah. Ingat di waktu tu semayang isyak. Lepas tu saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu saya pusing. Menghadap dia. Ni isteri saya depan saya ni. Dia dengan pakai telekung. Saya tanya dia, betulkah sayang, ini kali terakhir abang akan bertanya. Selepas 2 tahun kamu meminta untuk dilepaskan. Dan abang bersabar di atas apa yang abang pertahankan. Abang tahu salah abang tahu dosa abang. Kan? Betulkah kamu nak abang lepaskan kamu? Dia kata, ya abang. Dia berderai mata. Dia pakai telekung ni depan mata saya ni. Lepas mayang kan. Saya pusing belakang. Cakap, ya bang, lepaskanlah. Saya cakap ke dia, baiklah kalau itu permintaan kamu. Kan, dengarlah kata-kata terakhir abang ini. Semoga ia menjadi pedoman dalam hidup kamu. Saya bagi nasihat. Pada dia. Nasihat, dengarlah macam ni, jaga diri baik-baik, ingat iman, ingat solat, ingat apa semua ni, kan? Apa semua ni. Lepas tu, saya pergi dekat tepi telinga dia, saya bisikkan dia. Isteriku yang bernama sekian-sekian, abang ceraikan kamu dengan talak 1. Itulah dia. Lepas tu, dia pun berderai lah mata. Sebab saya dah lafazkan cerai pada dia. Lepas tu dia salam, tangan saya dia cium. Saya masih ingat lagi, air mata dia menitik dekat tangan saya ni. Abang, terima kasih abang kerana je abang je. Saya pun, ialah, orang lelaki ni hero, nama je hero. Kan? Bila kena bab-bab ni kita tak kuat. Kan? 2 tahun mempertahankan rumah tangga. Kan?
Cuba selamatkan rumah tangga selama 2 tahun. Selama 2 tahun bergaduh lah, itulah, kaunseling lah, segala-galanya, semualah, nasihat keluarga lah. Bagi wakilkan daripada keluarga nasihat, tapi tetap pendirian dia nak macam tu. Dia pun dah tak boleh nak hidup macam tu. Kan? Dia pun dah tak ada apa? Dah tak ada perasaan, dah tak ada kata orang dah tak ada nafsu, dah tak ada perasaan kepada suami. Salahnya salah kita. Salahnya salah kita. Sebagai lelaki waktu tu salahnya salah saya. Saya salah. Bukan sekali saya salah, beberapa kali saya salah. Jadi tak heranlah kalau dia minta tahap tu kan. Okey, jadi apa yang berlaku lepas-lepas dah cerai tu, lepas-lepas dia dah cium tangan saya kan. Dah tu, lepas tu dia bangun, dia masakkan nasi. Kami tetap duduk makan nasi sama-sama. Walaupun nasi tu rasa pahit, makan je lah. Kan? Kata orang ini, kata makan nasi bersulam air mata. Sambil kita makan, air mata tu meleleh masuk dalam mulut. Kan? Lepas tu besok, dia naik flight, baliklah ke Kedah. Oh, otak saya jadi tak betul lah lepas tu. Otak saya jadi tak betul. Kan? Otak saya jadi tak betul lah. Waktu tu. Macam-macam. Jadi 2008 macam tu, sahlah bercerai dengan isteri yang pertama. Pengajaran dia, salah satu daripada kisah yang tadi tu, saya ingatkan yang pertama sekali, kepada bekas-bekas suami, jangan kutuk bekas isteri. Jangan sekali-sekali kamu kata, oh aku punya bekas isteri tu teruk lah itu. Jangan. Yang buruknya kita, lelaki. Kan? Kita yang terima amanah dia dulu. Kemudian, jika kamu nak lepaskan kamu punya isteri, janganlah kamu lepaskan bertumbuk bertengah-tengah jalan. Aku ceraikan kau. Baling pinggan, baling sepak terajang isteri. Lepas tu kata, aku ceraikan kau. Macam itukah cara kita nak lepaskan? Contohilah apa yang saya pernah buat. Saya ambil bekas isteri saya nikahi dia dalam masjid, saya lepaskan dia di atas jadah dengan cara yang paling terhormat sekali. Okey? Buat macam tu ya. Itu pengajaran. Okey. Jadi 2008 tu saya pun berpisah. Okey? Sudah bercerai dengan isteri pertama. Jadi saya pun duduklah sorang-sorang diri di sandakan. Okey, kita rehat kejap 1 minit, saya nak minum. Kan? Tak boleh teringat kenangan lama ni. Kan? Terasa hati ni. Minum dulu. Relax. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Relax dulu. Relax. Okey, boleh kita sambung kot? Kita boleh sambung Okey. Oh, kalau nak tanya bekas isteri saya sampai sekarang tak kahwin lagi. Dia betul-betul pegang dia punya kata-kata. Betul lah. Saya betul-betul respect bekas isteri saya. Saya respect dia. Hebat orangnya. Hebat. Okey. Jadi, bila saya dah jadi duda. Okey? 2008 saya dah jadi duda. Saya duduk sandakan. Okey? Saya duduk sandakan. Duda. Apa lagi? Otak saya jadi snap. Patah. Ni. Patah. Hati hancur. Waktu tu semua, saya tak mau percaya dah apa benda pun. Kamu mesti pernah rasa macam mana saya rasa. Okay? Saya waktu jadi duda tu, otak saya jadi ni, stres. Kerja bagus, tak ada masalah. Saya bab kerja tak ada masalah. Tapi hati ni hancur. 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 Saya dah mula tak percaya pada Quran. Saya dah mula tak percaya pada kuasa Tuhan. Faham tak? Kamu bayangkan sebelum ni, saya dah kisah saya kat New Zealand, saya rasa macam mana kuatnya hati saya, macam mana kuatnya keimanan saya. Tiba-tiba jadi macam ni, hancur. Jangan kata,
Saya nak semayang pun saya rasa malas. Waktu tu. Kalau korang pernah rasa, korang tahu apa saya rasa. Hati tu tak nak. Semayang pun dah tak nak. Waktu tu. Saya masih ingat. Solat Jumaat pun malas nak pergi. Apa pun tak nak. Memang saya betul-betul patah. Berpusing. Saya tukar nama lagi. Waktu saya duduk sandakan, saya tukar nama lagi. Nama saya dekat sandakan orang panggil Tuan Adi. Bukan Fitri. Orang panggil Abang Putra. Ataupun Tuan Adi. Saya tukar nama. Saya terus jadi lelaki yang amat nakal. Amat. Mau tidak? Kejap nak masuk. Kejap. Salam. Abah nak tidur lah. Mas sayang Abah. Mas. Sayang Abah. Okey, Mas. Okey. Okay, bye-bye. Selamat malam. Baca bismillah 21 kali. Bye. Tutup pintu. Sofia, tutup pintu. Kejap Bagi selesai anak tu. Okay. Mesti korang pernah rasa macam mana saya rasa. Waktu tu doa pun rasa patah hati. Tapi saya patah hati teruk. Sebab iman saya kuat. Saya baca Quran selalu, apa semua, tiba-tiba hilang. Cuma ada secubit lagi iman. Waktu tu, nak pergi solat Jumaat. Saya tak nak pergi. Orang ni pergi. Sampai tahap tu. Kata orang, lantak engkau lah. Okay. Memang saya tak nak ambil tahu. Dan waktu malam ni saya keluar. Pantang, waktu malam saya keluar. Malam keluar, pukul 4 pagi, 5 pagi balik. Malam, pukul 8 malam, 9 malam keluar, 4 pagi balik. Setiap hari macam tu. Saya tak peduli dah. Apa nak jadi hidup saya, jadi lah. Duit simpanan saya dalam bank, semua saya habiskan. Saya enjoy habis, lantak lah. Buat apa saya nak simpan duit lagi? Waktu tu lah saya fikir, buat apa saya nak simpan? Bukan saya nak kahwin. Saya tak nak kahwin. Nak perempuan, saya cari je perempuan. Sama tak? Cuba korang rasa. Sama tak? Yang jadi janda sekarang pun sama, yang jadi duda sekarang pun sama. Pemikiran kamu sama macam saya. Yang putus cinta pun macam tu. Biarlah aku ada 10 boyfriend, lantak lah, aku bukan nak kahwin pun. Aku nak roman, aku ambil lah mana-mana roman. Betul tak? Sama. Waktu tu hati patah. 2008. Nama saya tukar. Duit saya habiskan. Tak ada simpanan langsung. Saya jadi orang yang amat nakal. Dekat sandakan. Berapa ramai orang saya kenal. Berapa ramai. Sebab lepas-lepas bercerai tu saya jadi. Ya bayanglah. Saya ada ilmu. Saya ada skill. Saya ada pangkat. Waktu tu. Saya ada tenaga. Saya ada jawatan. Susah ke saya nak morat perempuan? Tak susah kan? Habis saya gunakan semua tu. Saya gunakan. Ramai. Okey. Diringkaskan cerita, saya hidup dalam kegelapan. Tetapi, ini saya pecah rahsia je. Walaupun waktu tu saya tak mau semayang, walaupun waktu tu tiap-tiap malam saya keluar, kan? Saya keluar melepak sampai pagi setiap malam. Walaupun waktu tu saya terhuyung hayang, walaupun waktu tu saya mula hilang kepercayaan kepada hukum hakam lah apa semua. Walaupun waktu tu, tapi ada satu amalan yang masih saya buat. Ada satu amalan yang masih saya buat. Nak tahu apa dia? Okey, saya bagi ni. Okey? Saya bagi.
Walaupun saya dalam keadaan down, dalam keadaan teruk, masih ada sekelumit di dalam hati ini, iman tu masih ada sikit yang merindui kepada kemanisan iman, yang merindui rahmat dan kasihan daripada Allah. Jadi apa yang saya buat, kadang-kadang saya ambil Al-Quran, saya buka, saya bacakan surah Yasin, saya bacakan surah Ar-Rahman. Kerana saya masih ada sikit je lagi dalam hati saya, sikit lagi. Walaupun saya dah dalam keadaan 95% jahanam hidup saya, tapi ada 5% lagi, sikit lagi cahaya untuk masa depan. Mengharap, ya Allah, takkanlah aku ni seteruk ni, ya Allah. Takkanlah aku ni sejahat. Takkanlah kau takdirkan aku macam ni. Jahanam hidup aku, ya Allah. Jahanam hidup aku, ya Allah. Kan? Nah, saya bacakan Yasin. Saya sedekahkan kepada mak ayah saya. Kemudian saya baca ke surah Ar-Rahman untuk last. Itu kira last, usaha terakhir tu. Usaha terakhir. Surah Ar-Rahman ni ada hikmat dia. Banyak hikmat dia. Salah satu hikmat surah Ar-Rahman ni ialah Allah akan tunjukkan kamu perjalanan hidup kamu ataupun jodoh kamu tanpa kamu sangka. Okay. Jadi kadang-kadang seminggu sekali, walaupun 2008 tu saya tengah sesat, tengah berterabur tu, saya baca surah Ar-Rahman. Ya, senang surah Ar-Rahman tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'ahal wa wada'al mizan. Dan seterusnya. Sadaqallahul azim, dan seterusnya. Saya baca surah Ar-Rahman. Okay? Dalam hati tu, lepas-lepas baca surah Ar-Rahman, ya Allah Tuhanku, aku tahu aku ni teruk, aku lama tak semayang, aku lama berterabur, hidup aku hancur, aku dah tak ada apa benda dah. Kan? Tapi aku masih mengharap pada Engkau, ya Allah. Kan? Kalau masih ada masa depan pada aku, tolonglah aku, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Itulah dia. Dalam diam-diam, pukul 4 pagi, 5 pagi, saya baca. Kan? Saya baca. Orang lain tak tahu. Kawan-kawan saya tak tahu. Jadi, saya macam biasa. Hidup macam biasa. Pergi operasi. Lepas tu latihan. Pergi menembak kat Kota Belud sebulan. Macam ni, apa semua. Saya masih hidup berterabur togel. Berterabur hidup saya. Berterabur. Dekat sandakan tu ada gelanggang silat juga. Yang bawah silat gayung. Pun saya tak pergi. Kamu bayangkan. Punyalah saya patah hati. Silat-silat saya tinggal. Saya tak nak melawat pun. Silat saya tinggal. Silat gayung saya tinggal. Amalan-amalan apa pun saya tinggal. Apa benda semuanya saya tinggal. Saya tinggal semua. Segala-galanya saya tinggal. Apa yang ada hanyalah apa yang tinggal pada hidup saya hanyalah sikit kepercayaan. Kan? Sikit kepercayaan. Jadi cuba saya amalkan Yasin dan surah Ar-Rahman. Okay? Tapi dalam masa sama hidup saya berterabur juga. Orang-orang. Tapi dalam masa berterabur, inilah orang kata. Inilah yang Tuhan, yang selalu saya pesan. Saya kata apa? Jika kamu masih dalam ibadat, jika kamu sedang dalam ibadat, jangan rasa diri macam orang tak ada dosa. Dan jika kamu sedang hidup dalam maksiat, janganlah sampai kamu ada rasa putus asa. Faham? Jika masih ada dalam maksiat, jika masih dalam ibadat, jangan rasa diri macam orang tak ada dosa. Dan jika kamu hidup sekarang dalam keadaan masih bermaksiat, jangan sampai kamu ada rasa putus asa. Faham tak? Okey. Jadi, walaupun dalam keadaan saya dah 95% putus asa, ada 5% lagi harapan.
untuk masa depan. Saya mengharap yang itu je. Ada, tak ada. Kan? 2009, nak jadi cerita 2009. Bila 2009, saya pergi latihan, pergi operasi 3 bulan, balik, lepas tu pergi kawat sebulan, kan. Masuk bulan, silap saya, 2009 2009, bulan 10, saya kena pergi menembak dekat Kota Belud, Kem Kota Belud, 1 bulan. Sekarang menembak sana sebulan. So daripada Sandakan kami pun pergilah ke Kem Kota Belud menembak. Kan, so tiap-tiap hari buat latihan menembak lah apa selama sebulan. Kan, dah habis bulan tu pun kami pun balik, satu batalion kami ni balik semula ke Sandakan. Daripada Kota Belud naik truk ramai-ramai baliklah ke Sandakan. Sampai kat Kem Sandakan, kan, ada pembarisan. Kan, sebab pembarisan satu batalion semua depan-depan mata ni. Lepas tu kita pun sedang berbaris tu, kami pegawai duduk ke depan. Lepas tu terdengar cerita. Kata ada seorang ustazah baru masuk ke batalion kami. Ingat kami batalion Askar Melayu tau. Batalion Askar Melayu ada 500 ke 600 orang lelaki. Askar 500 lelaki. Dan dalam tu cuma ada seorang aja perempuan, iaitu ustazah. Kalau bertuah, kadang-kadang dapat 2 orang saja askar perempuan, iaitu seorang kerani, seorang ustazah. Dalam kes batalion kami ni dekat Sandakan, seorang je dapat ustazah. Kan? Ustazah dia masuk waktu tu, dia pun prebet, umur pun baru 20 waktu tu. Kan? Jadi nak jadi cerita dia, saya adalah pegawai ni cakap saya, "Tuan, ada ustazah barulah dekat, mana ustazah baru? Tunjuk kat aku jap." Saya nak heran, apa saya girlfriend banyak kan? Mana? Oh, ustazah, lepas tu dia tu, "Tuan, saya ingat lagi, Kapten Zukairi nama dia. Zukairi, kau pergi panggil ustazah tu supaya jumpa saya sekejap." Sebab saya adalah pegawai gerakan batalion, kan? Orang nombor 2, nombor 3 terbesar dekat batalion. Saya kata, kau pergi panggil ustazah tu. Lepas tu, Kapten Zukairi ni pergilah panggil ustazah tu. Ustazah tu datang berdiri depan saya. Saya kata, kamu ustazah baru ni? Dia kata, ya tuan. Kamu orang mana ni? Dia kata, saya orang Cini tuan. Oh, Cini Pahang. Oh, bagus. So, ayah kamu kerja apa ni? Lepas tu, ayah saya, dia katalah, ayah dia peneroka. Oh, ya ke? Lepas tu, selain peneroka, dia buat apa? Dia mengajar silat. Ayah kamu mengajar silat? Siapa nama ayah kamu? Nama ayah saya, dia katalah, ustazah katalah, nama ayah saya Cikgu Rahim. Cikgu Rahim? Cikgu Rahim Naga Cini ke? Oh, kamunya anak Cikgu Rahim? Oh, okey. Baguslah. So, berapa lama dah kamu datang ke camp ni? Lepas tu dia cakap lah, dah duduk sini 2 minggu, dah 3 minggu dah. Okay, bagus. Okay lah ustazah, terima kasih. Pergi masuk balik baris. Itu je. Saya straight. Kan? Yelah, come on lah. Yang pertama, dia kan prebet. Kan? Saya ni jauh. Pangkat duduk meja. Lepas tu, dia pun muda. Dia pun bujang. Takkanlah saya nak ngorat dia. Saya bersepah lagi. Girlfriend dekat Sabah tu yang saya ada. Bersepah girlfriend waktu tu. Kan saya kata saya tak nak kahwin waktu tu. Kan? Nak pakai seksi, nak putih mana, nak apa semua. Semua ada. Apa saya nak risau? Okay? Lepas tu, saya buat tak tahulah kat dia. Lantar. Kan? Lepas tu biasalah pegawai-pegawai muda yang bujang-bujang, lieutenant muda semua. Lieutenant masih, semua orang nak mengorat lah ustazah. Yelah, kamu bayangkan, dalam satu camp tentera, 500 orang lelaki, ada seorang je perempuan. Automatiklah semua orang akan mengorat dia, betul tak? Saya nak mengorat apa? Dah lah saya duda waktu tu. Dah lah duda. Perangai pun tak tentu hala. Kan? Saya pun ramai orang luar lagi. Ramai lagi perempuan-perempuan kat luar. Apa saya nak heran? Jadi nak jadi cerita dia, saya buat tak tahu je. Dengan Ustazah Nurul Syahada ni. Dia pun, Ustazah Nurul Syahada pun adalah kulit pun gelap. Waktu tu. Kan?
Tak cantik pun. Kan? Awet saya putih-putih, seksi-seksi. Betul tak? Modern-modern. Dalam waktu tu. Okey. Kemudian, yang jadi peliknya, 2-3 hari lepas tu, hati saya tak senang. Sebab ingat, saya baru balik daripada menembak sebulan. Balik daripada kamp Kota Belud, baru balik ke camp saya. Saya dah sebulan menembak, so saya baru hari keempat. Hati saya mula rasa tak tenang ni. Pasal apa aku duk teringat kat ustazah ni? Saya dah jadi pelik. Tapi saya kata, dalam hati saya kata, ini tak ada apa lah. Kan? Yelah. Kita nak heran apa? Kan? Saya tak heran. Betul ke tak apa? Minum dulu. Okey. Lepas tu, saya tak tahulah. Hati tu rasa pasal apa? Macam terasa, kejap-kejap teringat kat ustazah tu. Pasal apa ni? Saya pun selidik-selidik lah. Saya diam-diam lah, saya selidik-selidik dekat anggota-anggota bujang saya kan. Anggota-anggota tentera. Ramai orang ngurat ustazah ni. Ramai. So saya kata, dah ramai takkan aku nak masuk campur. Come on lah. Kan? Biarlah ustazah tu ada jodoh dengan siapa-siapa kat situ ke apa ke. Dan mungkin ustazah tu dah ada girlfriend pun. Mungkin ustazah tu dah ada boyfriend pun. Sebelum tu. Okay. Jadi, 25 hari bulan Disember. 25 hari bulan Disember 2009. Saya ingat tarikh. Okay. Waktu tu ada hari terbuka sempena hari ulang tahun pasukan. So kami buat kemah-kemah dekat Padang Kawat. Kan? Oleh kerana ustazah ni dia seorang je perempuan, jadi dia makan dengan satu meja dengan isteri-isteri pegawai. Kan? Saya duduk dekat meja pegawai lah kan. Saya duduk, bos CEO saya, Kena Norazan, apa semua duduk sebelah-sebelah. Kan? Waktu tu mata saya tu kejap-kejap terpandang ustazah. Aku tu pasal apa aku duduk pandang ustazah ni? Kan? Aku punya banyak girlfriend, pasal apa duduk pandang ustazah? Nampak tak? Saya tak pernah cakap sepatah pun kat dia. Saya tak pernah tegur apa benda pun kat dia. Tak pernah cakap apa pun. Saya pun diam. Tak apalah, buat tak tahu. Habis acara malam tu dalam pukul 10.30 malam, saya pun dah perjalanan nak pergi ke kereta. Nak pergi ke kereta ni saya ni. Jalan. Ustazah ni duduk berjalan sorang-sorang ni. Sebab dia nak balik ke bilik bujang dia kan. Ke bilik bujang. Saya panggil, ustazah, sini kejap. Kan? Dia pun, ya tuan, ada apa tuan? Ni kat tengah-tengah Padang Kawat ni. Waktu malam, lampu spotlight terang. Ustazah, main kejap. Apa tu dia kata, ya ada apa tuan? Ustazah, bagi nombor telefon. Lepas tu kata, tuan nak nombor telefon saya? Ya, bagilah. Saya bukan nak ngorak ustazah. Saya ni sebab besok saya kena pergi masuk operasi dekat Semporna 3 bulan. Jadi kalau ada apa-apa urusan dekat belakang, saya akan telefon ustazah untuk ustazah uruskan dengan isteri-isteri tentera. Dia kata, okey, beres. Dia pun bagi nombor telefon. Saya pun, okey, terima kasih ustazah, bye-bye. Saya belah macam tu ya. Saya belah tu. 25 hari bulan saya ambil nombor telefon dia. 26 Disember tu, saya diarahkan untuk pergi ke Kamp Semporna untuk ambil alih operasi. So, saya pergi awal lah. Sebab saya pegawai operasi, pegawai gerakan. Saya pergi awal sebelum batalion saya sampai. So, saya ni orang pendahuluan. Saya pergi dulu, baru batalion datang. Batalion akan masuk pada 1 Januari. 5 hari lepas tu. So, saya pun sampai. Kan? Bila saya sampai sana, betul lah kata, kalau Allah kata jodoh kita ni. Kalau Allah kata jodoh. Saya sampai 26 hari bulan tu. Sampai kat Semporna. Saya pun
SMS ustazah tu. Assalamualaikum. Dia menjawab, Waalaikumsalam tuan, ada apa tuan? Saya berkata, ustazah sihat kan? Dia kata sihat. Macam itulah kami. Bermesej. Ya tuan macam ni. Kata, ustazah dah makan minum apa? Ustazah macam bersembang, bertanya. Oh iya ke adik-beradik berapa orang? Itu je. Bersembang. SMS. Sambil-sambil buat kerja tu, SMS lah. So 26 hari bulan Disember, 27 Disember, 28 Disember, 29 Disember, 30 Disember, 31 Disember. Okay. 31 Disember. Ni SMS je. Tanya khabar je. Ya tuan, apa macam mana? Dia panggil saya tuan, saya panggil dia ustazah. Macam tu je lah. Nak jadi ceritanya, tepat pada 1/1. Saya masih ingat ke? Waktu tu saya SMS ustazah ni senyap-senyap, saya curi-curi. Ustazah dekat Sanakan, saya dekat Sempurna, dekat dalam sana operasi. Saya pergi belakang bilik jauh-jauh kan. Saya telefon, Assalamualaikum ustazah, boleh kita bersembang tak? Lepas tu dia kata, ya ada apa tuan? Ustazah, saya nak cakap terang lah. Hari ni 1/1. Saya selama ni saya dah simpan dah dalam hati saya ni. Ustazah, saya sebenarnya saya berkenan lah kat ustazah. Saya tak tahu kenapa. Kenapa hati saya ni Allah tarik berkenan pada ustazah. Saya tak tahu. Saya minta maaf kalau saya cakap ni ustazah tak suka. Ustazah boleh report kepada CEO ataupun kepada siapa-siapa. Kata saya ganggu ustazah. Tapi kalau ustazah terima saya seadanya, insya-Allah, sebab saya percaya apa yang Allah gerakkan hati saya ni. Korang nak tahu tak apa ustazah balas? Dia kata apa tu? Dia kata, tuan, sebenarnya saya pun ada benda saya nak cakap dengan tuan. Ustazah cakap pada saya ni. Tuan, sebenarnya ada benda saya nak cakap dengan tuan. Tuan, saya memang ada boyfriend. Boyfriend saya pun askar. Tetapi baru-baru ini, sebelum saya jumpa dengan tuan, saya buat solat istikharah selama 4 malam. So selama 4 malam, saya mimpikan tuan. Ustazah bercakap. Dia cakap macam tu. Saya kata, Ustazah mimpi saya. Ustazah buat solat istikharah ni, lepas solat ustazah istikharah, ustazah tidur dalam keadaan apa? Dia kata dia tidur dalam keadaan berwuduk, berzikir dan membaca ayat Quran. Okey, saya tanya pula, ustazah solat istikharah ni selepas ustazah kenal saya atau sebelum? Dia kata, sebelum saya kenal tuan. Sebab tu saya tak tahu siapa yang Tuhan tunjuk kepada saya 4 malam berturut-turut. Saya nampak tuan dalam masjid, saya nampak tuan lalu tepi saya nampak tuan 4 malam berturut-turut. Saya kata, Saya cerita kat korang. Saya ni orang sekolah agama, sekolah Ma'had. Dan dia tu ustazah. Walaupun saya dalam keadaan waktu tu sedang sesat, apabila dia cakap, ustazah kata dia buat solat istikharah, waktu dia tak kenal saya lagi, dia belum kenal saya. Lepas tu, Allah tunjukkan diri saya kepada ustazah dalam mimpi. 4 malam berturut-turut. Bayangkan, saya tersandar kat belakang. Saya tersandar, saya terduduk pelan-pelan. Terduduk saya, kat tepi longkang, terduduk. Ya Allah, Tuhanku. Apa yang aku nampak? Apa yang kau nak tunjuk ni, ya Allah? Terus hati saya ni, yang selama ni duk hitam, duk tak mau semayang, tak mau apa semua ni, tak mau tinggal ni, tiba-tiba hati saya jadi gedebuk, jatuh. Ya Allah, aku dah kalah. Ya Allah, aku dah kalah dengan kau, ya Allah. Aku dah kalah dengan kau, ya Allah. Saya jadi takut, menggigil. Jadi cerita, saya pun cakap, baiklah ustazah. Kalau macam tu, saya pun tak tahu ni nak panggil ustazah ni. Ustazah macam mana? Takkan nak panggil saya tuan, nak panggil itu. Dia pun kata apalah. Kita ubah. Dia pun tak tahu macam mana cara nak ni. Okay, saya pun
termenung. Lepas letak telefon tu, saya termenung. Sebab ingat setahun setengah macam tu, saya hidup dalam kesesatan. Saya hidup dalam kegelapan, kehitaman. Siapa yang pernah duduk kat Sandakan, korang kenal saya siapa. Korang tahu saya punya jahat, saya punya nakal kat Sandakan. Korang tahu. Korang tahu saya punya sesat kat Sandakan macam mana. Kan? Okay. Bila jadi macam tu, saya pun macam biasalah. 1 bulan 1 tu, battalion datang. So, kami meneruskan operasi, buat operasi semua. Tak boleh jumpa Ustazah. Mana ada dating? Kami tak ada dating. So, 3 bulan operasi. Selama 3 bulan, duk telefon je lah. Telefon, tanya khabar. Macam tu. Kan? Saya memang kena bekerja macam biasa. Bekerja macam biasa. Operasi pula tu. Kan? Ustazah kat Sandakan. Dan yang bestnya, tidak ada seorang pun tahu bahawa saya bercinta dengan Ustazah. Tak ada. Tak ada seorang pun dalam pegawai saya ke, dalam apa, seorang pun tak tahu. Saya kunci mulut, kunci rahsia habis-habisan. Keluarga saya pun tak tahu. Tu rahsia. Betul-betul simpan rahsia kami berdua. Yang kata, ada orang awam yang duduk satu bilik dengan Ustazah dekat kem Sandakan pun tak tahu bahawa saya dengan dia bercinta. Tak tahu. Itu kuatnya kami pegang rahsia. Habis operasi. So 3 bulan operasi. Januari, Februari, Mac. So 31 Mac habis operasi. 1 April. Okay. 1 April balik ke kem Sandakan. Okay. Balik kem Sandakan, Ustazah tak ada. Tak ada. Tak boleh nak dating juga. Kan? So, Ustazah ada bekerja dekat Kota Kinabalu lah apa semua. So, tak ada masalah lah. So, nak jadi cerita, jap berapa minit ni? Saya ni duduk cerita. Ui, sejam dah. Astaghfirullahaladzim. Okay. Tak mau lama-lama lah. Tak mau lama. Okay. So, masuk bulan 4 tu, dapat cuti operasi 2 minggu tau. So, saya pun terbang. Saya terbang pergi ke balik daripada Sandakan, pergi ke KL. Daripada KL, saya pinjam kereta kakak saya. Kak, pinjam kereta. Saya terus pecut kereta, saya pergi ke Pahang. Saya terus pergi ke Chini, ke Felda Chini. Daripada KL tu, sorang-sorang lagi. Saya pergi, saya terus ketuk pintu rumah mak ayah Ustazah. Saya tak berbual cakap. Assalamualaikum makcik, cikgu, saya Major Fitri, kan? Saya kenalkan diri saya, macam itulah. Terus jumpa, cakap elok-elok. Saya sebenarnya berkenan dengan Nurul Syuhada tu, kan? So, kami ni memang tak pernah lagi berjumpa, berdating pun. Hanya bercakap dan telefon saja. Jadi, kalau boleh, kalau makcik izinkan, saya nak masuk Minang. Cakap terus je. Kan? Lepas tu, mak ayah pun terkejut juga. Kan? Yalah, saya duda. Saya ni duda. Faham? Lepas tu, terpulang lah. Lepas tu, saya pun balik semula ke KL. Kan? Saya telefon Ustazah terbang balik daripada Sabah, turun ke KL juga. Sampai dekat KL, pergi beli cincin sama-sama. Dulu kat Yauhan, kami jumpa, pergi beli cincin. Terus beli cincin untuk bertunang. Bertunang. Lepas tu saya bagi tahu kat dia, awak pergi balik kat Pahang dulu. Saya nak urus mak ayah saya. Lepas tu, bila dah beli cincin, dia terus naik bas, balik ke Pahang. Saya balik rumah kakak saya dekat Subang, KL. Saya telefon abah dengan mak saya. Mak, abah, boleh turun Kuala Lumpur tak? Mak abah saya kat Kedah tu. Dia kata, ada apa? Ni sebenarnya abang nak minta tolong. Mak abah pergi masuk Minang, Sat. Semua orang terkejut. Nak Minang anak siapa? Sebab mak dan ayah kita tahu. Saya dah patah hati. Saya dah tak nak kahwin dah. Saya dah malah dah. Saya tak mau fikir dah pasal jodoh. Saya tak nak dah. Jadi mak ayah saya terkejut. Jadi mak ayah saya pun turun.
turun ke KL, berkumpul lah adik-beradik semua depan mata saya. Adik-beradik semua berkumpul. Mak, ayah dan adik-beradik semua berkumpul depan mata saya. Waktu tu baru diorang tanya, sebenarnya hang ni Fitri nak kahwin dengan siapa ni? Nak masuk Minang siapa ni? Waktu tu baru saya tunjuk, mak, inilah orang dia. Baru tunjuk dalam handphone, mak, inilah orang dia. Oh ya ke? Orang mana? Orang Pahang. Oh ya ke? Bila ni, mak kalau boleh, lusa kita pergi Minang boleh tak? Lusa? Lusa? Saya kata, boleh lah mak, sebab cuti tak panjang ni mak. Nak kena balik ke Sandakan. Tolong mak, tolonglah. Lepas tu, besoknya tu, kakak-kakak, adik-adik saya kelang kabut lah pergi beli barang-barang hantaran apa semua ni. Kan? Beli barang-barang hantaran semua. Lusa tu, terus konvoi. Terus konvoi. Tak banyak cakap. Konvoi, pergi masuk Minang terus. Tak banyak cakap. Bayang, saya tak pernah dating sekali pun dengan Ustazah. Yalah 3 bulan operasi, balik operasi, cuti operasi. Waktu cuti operasi itulah saya pergi jumpa ayah dia. Terus cakap, kata berkenan pada dia. Lepas tu, terus telefon mak ayah saya, datang, masuk Minang. Habis cerita. Nak jadi cerita, alhamdulillah kami dah selesai bertunang. Kan? Dah bertunang, besoknya tu, dia balik ke Sandakan dulu, flight. Saya balik lusa tu baru saya balik flight. Bila saya balik ke Sandakan, yalah, seperti mana saya cerita tadi, kan ramai orang-orang askar-askar, yang bujang-bujang lah, prebet lah, corporal, sarjan pun ada, pegawai pun, lieutenant muda, ramai ngorat ustazah kan. Ramai orang hantar surat lah, apa lah sebagainya. Diorang tak tahu saya dah bertunang dah ustazah ni. Saya pun diam, buat bodoh je. Tak ada siapa tahu. Seluruh camp, tak ada seorang pun tahu kami dah bertunang. Tapi lama-lama, selepas dah masuk bulan 6, bulan 7, dah bertunang 2-3 bulan lepas tu, ustazah cakap, abang, sebaiknya bagi tahulah kat orang dalam camp ni, supaya orang tak ganggu saya. Kan? Dan kita pun nak buat proses untuk perkahwinan. Kata, betul juga. Saya pun cakap, satu hari tu, waktu tengah makan dengan pegawai, saya bagi tahu. Assalamualaikum tuan-tuan, saya sebenarnya, ni tuan-tuan pegawai askar ni. Assalamualaikum tuan-tuan, saya sebenarnya nak umumkan ni. Saya sebenarnya hari tu waktu balik bercuti ke Semenanjung, saya dah bertunang. Kan? Oh, dia kata, tahniah Tuan Fitri, Tuan bertunang dengan siapa? Saya pun buka gambar dalam handphone, saya tunjuk, ni orang dia. Pegawai-pegawai tengok, macam kenal perempuan ni. Saya masih, semua tengok, macam kenal. Tuan, ini bukan ustazah kita ke? Yalah, saya sudah pun bertunang dengan Ustazah Nurul Syuhada. Lepas tu pegawai semua pelik. Tuan, bila masa tuan bercinta dengan dia? Ya, tak ada siapa tahu saya bercinta dengan dia. Okey, nak jadi ceritanya, bila dah, yang ni, dengar betul-betul, dugaan orang bertunang. Ni, kepada semua orang yang bertunang, dengar betul-betul. Okey, apabila kita bertunang, syaitan-syaitan akan mula datang. Makin teruk syaitan akan kacau. Kalau syaitan tak kacau kamu, tak kacau lelaki, tak kacau perempuan, dia akan kacau mak ayah. Kalau dia tak kacau mak ayah kamu, dia akan kacau kawan-kawan kamu. Syaitan, ingat apabila lelaki dan perempuan bernikah secara sah, syaitan akan menangis. Iblis akan menangis teruk. Tetapi, sebab tu bila kamu bertunang, kamu makin dekat nak nikah, makin banyak dugaan. Sebab apa? Syaitan habis-habisan. Sebab syaitan tahu. Itulah peluang terakhir dia nak bantai korang. Nak bagi korang jangan bercantum. Dia nak bagi korang putus. Okey. Dengar ni orang yang dah bertunang. Cuba kamu tengok pada orang bertunang. Kamu boleh bercinta 5 tahun. 5 tahun kamu boleh bercinta. Tapi bertunang 3 bulan je. Kamu tak tahan. Betul tak? Sebab kebanyakan orang, apabila dia bertunang, dia akan rasa macam diri dia tu dah dapat lesen L. Tahu, dapat lesen L. Kebanyakan orang macam tu. Oh, tak apa. Aku dah bertunang, aku dah menang. Aku dah menang. Orang lain tak boleh kacau dah. Kan, tak ada. Dia ni akan jadi aku punyanya. Salah. Ramai orang bertunang selalunya dah rasa, aku dah confirm suami isteri dah. Tapi sebenarnya, kamu masih jauh lagi. Selalunya awak akan tertanya, kenapalah banyak dugaan?
banyak pula masalah dalam tempoh pertunangan. Betul tak? Itu dah saya kata tadi, bercinta 5 tahun tak ada masalah. Bertunang 3 bulan je, jahanam hidup kamu. Okay? Cuma saya nak ingatkan kepada orang yang bertunang, saya nak ingatkan, saya nak bagi pesanan. Semakin banyak maksiat, jodoh awak berdua semakin tidak dekat. Saya ulang sekali lagi. Semakin banyak maksiat, semakin jodoh awak makin tidak dekat. Tunang bukannya sah sudah terikat, tapi tempoh sediakan diri untuk dapat hidupnya lebih berkat. Jadi, awak tahu apa yang awak dah lakukan. Betul tak, wahai orang-orang yang sedang bertunang sekarang? Kamu tahu apa yang kamu dah lakukan. Kamu tanya, kenapalah dugaan banyak sangat tu tunang? Lagi banyak maksiat, jodoh kamu makin jauh. Jodoh kamu berdua takkan dekat. Saya bagi amaran siap-siap. Apa saja yang kamu lakukan dalam tempoh pertunangan, kesannya akan dirasa selepas pernikahan. Dengar betul ayat tu. Okay. Okay. So, dalam dugaan sama juga, saya dengan Ustazah pun diduga. Of course lah. Saya sebelum tu, orang yang tak entu hala, tiba-tiba bertunang dengan Ustazah, ramai orang lah sakit hati. Betul tak? Macam-macam je ni. Sampai ada orang report, bagi tahu macam-macam lah, nak putuskan, macam-macam. Salah satunya ada orang-orang bercerita kepada bapa mertua saya lah. Saya ni dekat ni buat ini, saya ni ramai perempuan lah, inilah je, macam-macam. Apa yang sampai waktu tu Ustazah ni pun dah mula goyang. Jadi saya minta, ingat sepanjang bertunang, kami dating 3 kali je. Itu pun bukan dating. Pergi bazar Ramadan, beli makan dekat bazar Ramadan, balik dia makan dekat rumah dia, saya makan lah dekat mes pegawai. Kami tak makan sekali. Okay. Lepas tu, bila cerita-cerita buruk tentang saya, yelah macam saya bagi cerita tadi kan, bila kisah-kisah buruk hidup saya, sampai ke pengetahuan keluarga Ustazah. Kan? Jadi keluarga Ustazah pun rasa macam, yelah, saya ni bukan lelaki yang baik untuk dinikahi, untuk jadi menantu. Jadi mereka pun minta untuk berpisah. Jadi kali pertama dalam hidup saya telefon, saya cakap elok dengan berderai air mata. Ingat, iman saya dah nipis. Sebelum ni iman saya hancur. Tiba-tiba Allah hadirkan Ustazah depan saya. Kan? Ni sekarang ni tengah bertunang pula. Ada orang nak putuskan tunang pula. Nak putuskan pertunangan. Saya takut saya lagi hancur. Terus tak percaya apa dah tentang agama, tentang Islam, tentang Tuhan apa semua. Saya takut macam tu. Kan? Saya takut saya jadi patah, sepatah-patahnya yang tak boleh patah balik lah. Ya, saya menangis berderai mata ni. Yang bestnya, waktu saya diuji macam tu, Ustazah yang mempertahankan saya di depan keluarga dia. Sebab Ustazah yakin, sesungguh-sungguh yakin bahawa apa yang Allah tunjuk pada dia adalah benar. Walaupun dia pun tak tahu apa dia maksudnya dalam mimpi tu. Tapi apa yang Allah tunjuk pada dia adalah benar. Ingat, saya ni siapa? Ustazah tu dia boleh ada 1000 pilihan lagi. Bukannya saya. Alhamdulillah lah pada tu dugaan-dugaan tu kami hadapi. Alhamdulillah pada 25 hari bulan Disember 2020, tepat setahun daripada saya ambil nombor telefon dia, saya pun bernikah dah kenduri kahwin kan, dengan Ustazah. Dan banyaklah kisah-kisah selepas itulah. So daripada situ bermulalah kehidupan kami dan hidup saya dengan Ustazah yang kamu semua kenal tu. Jadi nak jadi cerita, itulah kata, kalau orang fikir saya ni lelaki mangkuk ayun tak guna, jahat, bodoh, bangang, ni saya ni. Tiba-tiba dijodohkan dengan Ustazah. Logik tak? Tak logik langsung tau. Tak logik langsung. Betul. Siapa boleh terima? Tetapi sebab tu saya ajar tadi tu. Beberapa perkara. Walaupun kita sudah patah hati, kita sudah pun kecewa, kita rasa fed up, kita rasa itu, tolonglah. Walaupun dalam gelap gelita,
kalau kita ada sebatang mancis pun, sekurang-kurangnya kita boleh berjalan. Janganlah gelap sangat. Okey. Okey. Sedikit pesanan saya nak berikan kepada semua anak-anak muda. Kata-kata terakhir daripada saya. Kata-kata terakhir. Sekarang dah sejam suku dah. Dengar betul-betul pesanan-pesanan saya ni. Saya harap pesanan-pesanan saya ni memberi kesan pada kamu. Dengar betul-betul. Hanya hargai orang yang tahu hargai diri kita. Yang beri masa dia dengan kita. Yang cuba kenal kita, yang cuba faham kita. Yang akan jujur tanpa dipaksa. Jangan buang masa. Jangan buang masa. Hidup ni bukan makin muda. Jauhi yang tak kenang budi dan jenis tak berbudi bahasa. Faham tak? Dan juga jauhkanlah daripada orang yang menunjuk bahawa kita ni tidak ada nilai padanya. Faham? Itu pesanan saya pertama. Pesanan saya yang kedua kepada adik-adik, kepada orang-orang yang sedang menghadapi ujian, dengar betul-betul. Dalam hidup, awak akan jumpa orang-orang yang ada sebab untuk mengenali diri awak. Ada orang yang hadir dalam hidup awak, dia hadir untuk sayang awak. Ada orang yang hadir untuk didik awak. Ada orang yang hadir dalam hidup awak hanya semata-mata untuk guna awak. Faham? Tetapi, kamu carilah orang yang boleh keluarkan perkara-perkara terbaik daripada hidup awak. Okey? Pesanan saya yang ketiga, lebih baik mengenali orang-orang yang kurang rupanya daripada mengenali orang yang indah di rupa tapi suka berpoya-poya. Biar biasa, asal kita melihatnya hati menjadi sejuk. Jangan kita melihatnya hati menjadi remuk.